Selamat pagi kelas. Kita akan teruskan mata pelajaran sains untuk hari ini. Kita akan mula dengan kemahiran proses sains untuk menyelesaikan masalah. Macam mana kemahiran proses sains boleh membantu untuk menyelesaikan masalah. Kemahiran proses sains merupakan satu daripada kemahiran saintifik yang digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah. Mari kita perhatikan situasi di bawah. Ana, Ravi, Chan dan Milia sedang bermain buih gergasi di sebuah taman permainan. Ini dia situasi seperti di atas. Kawan-kawan, nampaknya buih sabun kita lebih cepat pecah berbanding dengan buih sabun mereka. Ya, Milia, pasti lebih seronok jika buih sabun kita tidak cepat pecah. Bagaimanakah kita dapat menghasilkan buih sabun yang lambat pecah? Sini mereka menyatakan masalah. Mereka ingin tahu macam mana untuk menghasilkan buih sabun yang lambat pecah. Pada pendapat saya, mereka menggunakan campuran bahan tertentu. Saya ada membaca melalui internet bahawa penambahan gliserin atau tepung ubi kayu ke dalam larutan sabun dapat menjadikan buih sabun tidak mudah pecah. Sini ada masalah, jadi kita kena cari cara untuk menyelesaikan masalah. Macam mana untuk menghasilkan buih yang lambat pecah? Dia kata guna penambahan gliserin atau tepung ubi kayu ke dalam larutan sabun. Jika begitu, mari kita bancuh semula larutan sabun kita. Kita campurkan gliserin ke dalam larutan itu nanti. Kita jalankan uji kaji untuk mendapatkan kuantiti gliserin yang sesuai. Sini. Lepas dia tahu cara, dia kena menjalankan eksperimen. Eksperimen ini dapat membuktikan sama ada cara mereka itu betul atau tidak. Pada pendapat saya, semakin bertambah kuantiti gliserin, semakin bertambah tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Sini dia guna apa? Ini macam apa ini? Ada semakin apa? Semakin apa? Apa ini? Tengok sini. Saya setuju, Ana. Penyataan kamu itu merupakan hipotesis untuk uji kaji kita nanti. Saya cadangkan kita hanya gunakan cecair pencuci pinggan untuk menghasilkan larutan sabun. Jadi ini merupakan hipotesis untuk eksperimen yang akan mereka buat nanti. Jangan kita berlengah lagi, kawan-kawan. Mari kita jalankan eksperimen ini. Jadi untuk membuat satu eksperimen, kita harus tuliskan semua ini dulu. Yang pertama, tujuan. Macam mana untuk tulis tujuan? Ini selalu ditanya semasa ujian. Kita tulis dulu, mengkaji hubungan antara. Lepas antara ini dia ada dua benda. Satu dengan ini yang kedua. Apa ini? Nanti cikgu akan cakap. Kuantiti gliserin dengan tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Jadi ini ialah tujuan dia. Lepas tu ialah pernyataan masalah. Apa masalah mereka? Adakah kuantiti gliserin mempengaruhi tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah? Ini ialah masalah dia. Jadi ada masalah, dia pun ada hipotesis. Hipotesis seperti yang dikatakan oleh Ana tadi di sini. Mereka berasa semakin bertambah kuantiti gliserin, semakin bertambah tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Tengok sini, kuantiti gliserin sama dengan sini. Tujuan sini pun ada kuantiti gliserin. Lepas tu, tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah pun sama dengan sini, tujuan. Apa kaitan dua ini? Dua ini ialah pemboleh ubah.
Pemboleh ubah dimanipulasikan ini. Yang pertama ialah kuantiti gliserin. Jadi kita kena tahu semasa tulis tujuan dan juga hipotesis, kita kena mengenal pasti dulu pemboleh ubah dimanipulasikan. Kita boleh tengok sini, mengkaji hubungan antara kuantiti gliserin ataupun semakin bertambah kuantiti gliserin. Jadi kita kena tahu pemboleh ubah dimanipulasikan letak sini depan. Lepas tu pemboleh ubah bergerak balas ialah tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Jadi yang ini ialah pemboleh ubah bergerak balas kena letak di sini. Tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Sini pun ada tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Okey, boleh faham macam ini? Sini mengkaji untuk tujuan kita tulis dengan cara mengkaji hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Untuk tujuan semakin bertambah pemboleh ubah dimanipulasi, semakin bertambah pemboleh ubah bergerak balas. Ini ialah hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas. Seterusnya pemboleh ubah dimalarkan. Dimalarkan ini maksudnya dia kena sama sepanjang eksperimen. Tidak boleh ubah. Jenis cecair pencuci kena sama. Isi padu air, saiz buih sabun yang terhasil dan kelajuan angin di persekitaran. Ini kena sama sepanjang eksperimen. Tidak boleh berubah. Seterusnya kita tengok alat dan bahan. Kita perlukan goggle keselamatan. Ini ialah cermin mata, goggle cermin mata semasa berenang tu, itu ialah goggle. Silinder penyukat, jam randik, bekas plastik bersama-sama penutup, penyedut minuman, sudut besar, air, cecair pencuci pinggan dan gliserin. Langkah dia, lakukan eksperimen di kawasan yang kurang berangin. Sebab tadi dia kata kelajuan angin di persekitaran kena sama. Jadi kita lakukan di kawasan kurang berangin lah. Pakai goggle keselamatan untuk melindungi mata. Lepas tu sediakan larutan sabun dengan menggunakan 200 ml air dan 50 ml cecair pencuci pinggan. Kemudian aduk rata larutan tersebut tanpa menghasilkan buih. Aduk dengan rata. Tambahkan 1 sudu besar gliserin ke dalam larutan sabun. Sini tengok 1 sudu besar saja untuk pertama kali. Aduk rata larutan tersebut tanpa menghasilkan buih. Lepas tu biarkan larutan tersebut selama 4 jam pada suhu bilik. Celupkan penyedut minuman ke dalam larutan dan letakkan bahagian hujung penyedut minuman pada penutup bekas plastik. Letak macam ini. Lepas itu, tiup hingga buih memenuhi permukaan penutup bekas plastik. Setelah itu, mulakan jam randik dengan serta-merta. Tiup sampai dia berbuih. Lepas tu, mulakan jam kamu. Jam itu untuk merekod masa buih ini tahan. Berapa lama dia boleh tahan. Catatkan tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah ke dalam jadual. Jadual ini selepas buih itu pecah, kamu kena rekod berapa saat. Ulang langkah C hingga langkah H dengan menambahkan 3 sudu besar gliserin dan 5 sudu besar gliserin ke dalam setiap larutan sabun. Maksudnya tadi 1 sudu saja. Lepas kamu rekod, kamu tambah lagi 3 sudu. 3 sudu, lepas tu 5 sudu untuk ulang langkah tadi. Dan mengambil tempoh buih sabun dia pecah.
Oke, lepas itu kita ada data ini. Data ini sini ada quantity glycerin. 1 sudu, 3 sudu, 5 sudu. Lepas itu tempoh ini, kalau sudah buat eksperimen nanti boleh record sini berapa tempoh dia. Contohnya 1 sudu besar dia ambil masa 5 saat. Kalau 3 sudu besar, contohnya dia ambil masa 8 saat untuk pecah. Kalau 5 sudu besar, mungkin 12 saat. Ini contoh sajalah. Lepas ada data, kita kena mentafsir data. Macam mana untuk mentafsir? Okey, berdasarkan kuantiti gliserin yang digunakan dalam eksperimen ini, sebanyak berapa sudu? Okey, kita nanti selepas ada bacaan sini, kita tengok berapa sudu besar gliserin diperlukan untuk menghasilkan buih sabun yang paling lambat pecah. Paling lambat pecah maksudnya sini lebih panjang, masa dia lebih panjang, kuantiti itulah yang paling sesuai. Tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah adalah selama berapa saat. Contohnya tadi sini paling besar ialah 12. Jadi kita tulis sini 12 lah. Contoh sajalah. Kesimpulan. Yang terakhir kita kena buat kesimpulan. Hipotesis diterima atau tidak diterima? Tadi hipotesis kita apa? Semakin bertambah kuantiti gliserin, semakin bertambah tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Jadi sekarang kita tengok dia betul ke tidak. Kalau yang macam cikgu cakap tadi itu, sini 5, sini 8, sini 12, maksudnya dia diterima lah. Sini bertambah, sini pun bertambah. Maksudnya diterima. Ini contoh lah. Okey, jadi apa dia kesimpulan? Kesimpulan boleh rujuk balik kepada hipotesis tadi. Semakin apa kuantiti gliserin, semakin apa tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Okey, ini ialah cara kita buat eksperimen dan kita record. Okey, semasa kita buat amali eksperimen, kita pun buat ini. Okey, kita akan buat kalau ada masa selepas kita jumpa nanti. Okey. Okey, seterusnya, sini ialah dua KPS yang baru untuk kamu. Okey, yang pertama adalah perhubungan ruang dan masa. Okey, bagaimanakah kita dapat mengaitkan perhubungan ruang dan masa dalam aktiviti ini? Ruang dan masa macam mana? Apa kaitan dia? Dalam situasi ini, semakin bertambah saiz buih sabun, semakin bertambah tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Okey, kita tengok ruang. Ini ruang ialah saiz buih sabun. Saiz buih sabun ini ialah ruang. Ruang ialah saiz lah. Okey, contohnya ruang bilik kamu berapa besar? Itu ialah saiz. Jadi masa ialah tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Okay, jadi ini ialah contoh perhubungan ruang dan masa dalam aktiviti ini. Yang kedua ialah mendefinisi secara operasi. Definisi maksudnya beri maksud. Okay, ini pun selalu akan ditanya dalam kertas 2. Bagaimanakah pula kita mendefinisi secara operasi tempoh ketahanan buih sabun? Okay, apa definisi untuk tempoh ketahanan buih sabun? Ketahanan buih sabun boleh didefinisikan sebagai tempoh yang diambil oleh buih sabun sehingga buih itu pecah. Maksudnya sini, ini ialah definisi untuk tempoh ketahanan buih sabun dalam aktiviti ini. Okey. Mendefinisi secara operasi maksudnya definisi untuk benda itu dalam aktiviti ini saja. Okey. Jadi selepas itu ini ialah imbas kembali untuk
tajuk ini. Kita memahami dan menyelesaikan suatu masalah secara saintifik dengan menggunakan kemahiran proses sains seperti yang berikut. Ini ialah kemahiran proses sains yang telah kamu belajar. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.